Datuk Bobby Afang bin Suan. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 2. Sila. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih kepada YB Datuk Senator yang sudi bertanya soalan yang sangat relevan dan penting khusus bagi rakyat Sabah. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah secara keseluruhannya terdiri daripada 3 fasa, di mana fasa 1 diberikan keutamaan pelaksanaannya terlebih dahulu dengan anggaran jarak keseluruhan 706 km dan fasa 1 ini dibahagikan kepada 35 pakej kerja. Sehingga kini ada 12 pakej kerja yang telah dibuat pelantikan kontraktor bagi tujuan kerja-kerja pembinaan dan status kemajuan pembinaan setakat September 2021 bagi pakej kerja yang telah mula adalah 59.67%. Manakala surat setuju terima atau SST bagi 3 pakej kerja baru yang melibatkan laluan daripada Sandakan Mile 32 sehingga Sungai Bauto telah dikeluarkan dan kerja-kerja pembinaan 3 pakej tersebut akan bermula pada tahun ini. 1 pakej kerja baru yang melibatkan laluan dari Serusup ke Pituru pula telah diperuntukkan di dalam Rolling Plan yang pertama, Rancangan Malaysia yang ke-12 dan menjadikan keseluruhan 16 pakej kerja akan dilaksanakan buat masa kini. Pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo akan menjimatkan masa perjalanan dan kos pengangkutan dan akan memberi manfaat kepada 3.9 juta rakyat Sabah secara amnya. Projek Lebuh Raya Pen Borneo ini perlu dilihat dari aspek yang lebih luas, terutama daripada segi rantaian nilai atau value chain, di mana peluang penglibatan dapat diberikan kepada kontraktor-kontraktor tempatan Sabah daripada pelbagai peringkat pelaksanaan sama ada sebagai perunding atau konsultan, vendor, pembekal maupun kontraktor. Projek ini akan menjadi platform untuk melahirkan lebih ramai tenaga berkemahiran tinggi di kalangan anak tempatan negeri Sabah. Projek Lebuh Raya Pen Borneo ini juga akan merancakkan sektor perindustrian dan pelaburan di wilayah koridor Sabah. Dan ini bertepatan dengan misi dan objektif mempromosikan keseimbangan di antara wilayah dan merentangi ekonomi seimbang di antara bandar dan luar bandar. Pada masa yang Sabah, penambahbaikan dalam konteks perkhidmatan logistik dapat dipertingkatkan khususnya bagi pelaburan sedia ada yang telah dikenal pasti di bawah pihak berkuasa pembangunan ekonomi dan pelaburan Sabah atau sedia. Kerajaan sentiasa prihatin dan komited dalam memastikan kelancaran dan kelangsungan projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah sebagai pembangkit pembangunan sektor sosioekonomi, perindustrian serta pelaburan di sepanjang jajaran projek tersebut dan memberi manfaat khususnya kepada rakyat Sabah. Sekian dan terima kasih. Soalan tambahan. Soalan tambahan Yang di-Pertua. Terima kasih. Apakah hala tuju kerajaan dalam menyelesaikan baki fasa 1 Lebuh Raya Pen Borneo Sabah agar projek ini dapat disiapkan dalam tempoh Rancangan Malaysia ke-12? Dan apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kelewatan dalam pelaksanaan projek ini? Terima kasih. Terima kasih YB Datuk Senator. Kelewatan projek ini boleh dirumuskan kepada 2 punca, iaitu yang pertama kesan daripada pertukaran kaedah pelaksanaan projek, iaitu penambatan rakan pelaksana projek PDP oleh kerajaan terdahulu kepada pelaksanaan projek secara konvensional yang dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya Sabah sebagai pengawal penguasa. Dan sebab yang kedua adalah akibat daripada penurunan COVID-19 yang membataskan aktiviti di tapak serta urusan rentas negeri untuk membekalkan bahan binaan yang tertakluk kepada kebenaran pihak berkuasa dan pematuhan kepada SOP yang ditetapkan. Berkaitan pula dengan macam mana kita boleh menyelesaikan baki fasa 1, Kerajaan Persekutuan sangat komited untuk memastikan kelangsungan projek ini dan Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan sejumlah ringgit Malaysia 2 bilion setiap tahun
untuk Sabah dan Sarawak, iaitu 1 bilion untuk Sabah dan 1 bilion untuk Sarawak. Buat masa sekarang, keutamaan diberikan untuk menyelesaikan keseluruhan fasa 1 yang dibahagikan kepada 35 pakej seperti yang dikatakan tadi. Dan bagi melaksanakan baki 19 pakej kerja fasa 1 Lebuh Raya Pen Borneo, kita ada 35 pakej, 16 sedang dilaksanakan, ada baki lagi 19. Kementerian ini akan sentiasa memohon peruntukan daripada Kementerian Kewangan melalui bajet pembangunan, dan pada masa yang sama Kerajaan Persekutuan turut mengkaji serta meneliti mekanisme yang terbaik untuk mempercepatkan pelaksanaan projek ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Tan Sri Ketua.